Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much sebab masih lagi sudi view video-video aku dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan aku punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Okay, hari ni saya nak berceloteh pasal isu apa? Saya nak bercakap pasal isu PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 1 Mei yang lepas, di mana 4 Mei ini merupakan hari atau gerbang mula dibuka untuk sektor ekonomi. Hampir seluruh sektor ekonomi berada dekat Malaysia ini dibuka semula pada 4 Mei. Yang mana telah memutuskan keadaan di mana sepatutnya berakhir, perasaan yang keempat ni berakhir pada 12 Mei. Okey, tetapi kita berpindah pada perasaan yang kelima bermula 4 Mei 2020. Okey, kalau nak bercakap pasal PKPB ini, saya nak kita buat ulang tayang balik apa yang berlaku pada 18 Mac 2020. Okey, pada 18 Mac 2020, kita boleh saksikan negara kita ataupun rakyat, netizen, semua kita ini berhadapan dengan perubahan drastik yang sangat-sangat menukar cara atau corak kehidupan kita. 180 darjah flip. Kita berhadapan dengan keadaan di mana kita tak boleh nak keluar rumah. Ramai di antara kita yang tak boleh bekerja. Ramai juga yang kehilangan mata pencarian disebabkan keadaan ini secara drastik dibuat. 18 Mac diisytiharkan kita akan berhadapan dengan PKP yang tak pernah berlaku. Bagi saya yang berusia 33 tahun, tak pernah berlaku dalam kehidupan saya, di mana saya terpaksa duduk dekat rumah, tidak boleh ke mana-mana. Ini merupakan bencana dunia yang bukan hanya berfokus dekat Malaysia saja, tapi seluruh dunia berhadapan dengan isu ini. Dan kalau kita boleh imbas kembali pada ketika itu, ada sebuah negara dekat Itali yang mengisytiharkan bendera putih. Means mereka mengalah dengan situasi tersebut. Mereka tak dapat lagi mengawal walaupun sistem kesihatan mereka sangat-sangat baik. Alhamdulillah pada 18 Mac, walaupun kita punya graf kes COVID-19 pada ketika itu masih sangat-sangat sedikit, tetapi negara kita mengambil pendekatan yang bijak untuk mengisytiharkan PKP fasa yang pertama, iaitu 18 Mac selama hampir 2 minggu, 14 hari. So pada ketika ini kalau kita ingat balik, setiap di antara kita berdepan dengan tekanan, bezanya tekanan kita tinggi atau tekanan kita rendah. Dalam kehidupan kita ini, manusia ini adalah individu yang unik. Ada yang boleh berhadapan dengan isu ini dalam keadaan atau beradaptasi dengan isu ini dalam masa yang singkat. Ada juga yang beradaptasi dengan isu ini dalam masa yang sangat panjang. Kalau contoh saya sendiri, saya ada background dalam bidang psikologi. Saya memerlukan hampir 1 minggu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Apatah lagi mereka yang di luar sana yang tidak tahu apa yang berlaku dalam diri mereka. Kenapa mereka rasa tertekan, kenapa mereka tiba-tiba rasa anxiety, kenapa start mula rasa kemurungan akibat daripada perubahan yang sangat drastik ini tadi. Bagi saya yang memahami, mungkin lebih sedikit mudah untuk saya, dan saya percaya everyone is unique. PKP itu sendiri telah mendatangkan kesan psikologi terhadap individu. Setiap individu dalam negara kita, sama ada kesan itu sedikit ataupun kesan itu boleh mendatangkan kesan yang banyak. Antaranya manusia mula merasa kemurungan, susah untuk tidur, mudah risau, being paranoid, dengan semua benda yang berada dekat sekeliling sebab kita takut kita terkena jangkitan tersebut. Dan mungkin akibat daripada penyebaran berita-berita palsu yang mungkin juga mengakibatkan individu ataupun netizen ini merasa paranoid untuk keluar daripada rumah. Dan pada perasa hampir 48 hari sebelum 4 Mei yang lepas, 48 hari kita berada dalam keadaan seperti itu. Kita diajar untuk menjalani norma baru dalam kehidupan kita. The new norm. Norma baru dalam kehidupan.
So dalam tempoh 48 hari ni kita dilatih untuk menjaga kebersihan, untuk menjaga jarak kita, untuk memakai mask bila keluar bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 ini, sebab COVID-19 ini pada ketika itu dalam keadaan orang kes masih dalam tahap 3 angka di negara kita. So kalau kita nak bercakap pasal PKP ini tadi, selama hampir 48 hari, bila kita buat PKP atau kerajaan mengisytiharkan PKP ini, kita nampak hasil dia. Kenapa? Dalam tempoh hampir 3 perasa, timbul pada perasa yang keempat, kita mula nampak momentum perubahan ataupun penurunan kes COVID-19 ni daripada 3 angka ke 2 angka. So, kalau kita nak tanya soalan, adakah kita bersedia untuk PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini memang agak longgar, yang mana tidak ada lagi had 10 km, orang masih boleh bebas keluar tetapi dengan syarat menjaga SOP dia, menjaga jarak, jaga kesihatan, jaga kebersihan, cuci tangan, guna hand sanitizer dan macam-macam lagi. So kalau tadi 48 hari kita dilatih dengan norma yang baru, soalannya dekat sini, adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan ujian ini? Tadi dah praktis, kita nak berhadapan dengan ujian sebenar, yang mana gerbang the new normal sudah dibuka pada 4 Mei 2020. So pada saya sendiri, pendapat saya, ini pandangan saya sendiri, apabila kerajaan sudah mengisytiharkan PKPB, sudah tentu mereka tahu apa yang mereka lakukan. Seperti mana mereka pernah mengisytiharkan 18 Mac sebagai tarikh bermulanya PKP, begitu juga mereka tahu bahawa rakyat sudah mampu untuk melakukan atau menjalankan the new normal sehingga at least setengah tahun ke hadapan. Maksudnya sampai hujung tahun, sehinggalah vaksin itu sampai ke negara kita. Vaksin untuk COVID-19. Ini pada kerajaan, ini pandangan saya sebagai netizen, sebagai netizen biasa, rakyat biasa. Pandangan saya pada PKPB ini, boleh dilaksanakan sebab mahu ataupun tidak mahu kita akan berhadapan dengan isu ini. Untuk kerajaan, SOP dia perlu jelas dan perlu sangat-sangat teliti, boleh sampai kepada rakyat, bukan hanya cantik pada kertas, tetapi mereka perlu menyampaikan atau menyalurkan maklumat itu kepada rakyat jelata. Rakyat perlu sure tengok keadaan SOP tersebut dan mereka tahu keadaan SOP itu dan aware pasal SOP itu, dan rakyat akan cuba untuk patuh seperti mana mereka patuh pada 18 Mac hingga tempoh 3 Mei 2020. Kemudian yang kedua, kerajaan harus menjalankan iklan secara besar-besaran, kempen secara besar-besaran. Kalau saya boleh katakan dengan kata lain adalah brainwash. Brainwash. Pemikiran mereka yang mana masih berfikir bahawa kita akan kembali kepada keadaan asal sehingga hujung tahun. Tidak sama sekali. Realitinya sekarang kita berhadapan dengan the new normal. Norma baru dalam kehidupan. Keadaan baru dalam kehidupan. So, penerangan atau kempen ini tadi boleh membangkitkan kesedaran bukan hanya daripada portal-portal berita. Kerajaan juga perlu lebih kreatif untuk menjalankan kempen ini. Macam contoh, saya bagi satu contoh, kempen Satu Malaysia yang lekat dalam fikiran rakyat. Pada saya kempen ini berjaya. Antara benda itu boleh bawa sentimen Satu Malaysia tu atau tidak, saya tak pasti. Tapi pada saya kempen itu berjaya sebab ia lekat dalam fikiran rakyat. Jadi kerajaan sekarang dia punya challenge apa? Dia kena buat satu kempen secara besar-besaran yang mana kempen tersebut boleh lekat dalam fikiran rakyat. Yang ketiga, seharusnya kerajaan bergerak dalam keadaan berkumpulan, bukan lagi pecahan kepada kementerian-kementerian.
saya lihat apa yang berlaku sekarang, apabila kementerian ini cakap ini, tidak tally dengan kementerian ini cakap ini. So, bila dua-dua ini bercanggah, orang-orang bawahan ni bagi kedua kementerian ini akan rasa bercelaru. Okey, tak tahu nak ikut mana satu. Jadi SOP yang diterangkan ataupun pendapat yang diberikan perlu seiring dan perlu selaras di bawah satu bumbung. Okey, menerima arahan daripada atas sehingga ke bawah. Dan arahan daripada bawah itu seharusnya tepat seperti mana yang diarahkan oleh orang atasan. Itu yang ketiga. Yang keempat, pelaksanaan, ini cadangan saja. Pelaksanaan SOP ikut zon. Okey, kita ada zon merah, ada zon kuning, ada zon hijau. Okey, clue pula saya. Okey, zon merah, zon kuning, zon hijau ini tadi kalau kita nak cakap bergerak ikut zon. Kalau zon hijau dia mungkin lebih longgar sedikit. Zon kuning sedikit ketat daripada yang zon hijau ini tadi. Dan zon merah dia kena diperketatkan. Okey, dia punya pergerakan, SOP dia lain. Okey, SOP ikut zon ini saya rasa lebih baik daripada SOP yang orang cakap cuma berpandu kepada keadaan SOP secara menyeluruh. Semua orang pakai SOP yang sama. Pada saya tidak boleh dilakukan untuk peringkat ini. Seharusnya PKPB dia bagi orang cakap penyelarasan ataupun pergerakan secara berperingkat-peringkat. Bukan sekaligus dia letak PKPB. Saya istiharkan PKPB di seluruh negara. Semua kena ikut. Okey, sepatutnya dia buat secara berperingkat-peringkat. Tapi dah terlanjur buat kan, saya nak cakap apa kan. Ini cuma pandangan saya sebagai netizen. Okey, kalau tadi pandangan saya sebagai netizen kepada kerajaan, sekarang ini cuma saya punya pendapat yang boleh saya salurkan kepada semua netizen dekat luar sana. Nasihat untuk diri saya, nasihat juga untuk diri anda sendiri. Okey, cepat ataupun lambat kita akan melalui gerbang the new normal ini tadi. Sama ada kita bersedia ataupun tidak bersedia. Seperti mana anda berjaya untuk melewati cabaran pada 18 Mac 2020, saya yakin anda juga boleh berhadapan dengan perubahan yang berlaku pada 4 Mei 2020. Jangan takut, okey, percaya diri, anda boleh sebenarnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, anda adalah tanggungjawab anda sendiri, bukan orang lain. Orang lain tak bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan anda, untuk basuh tangan, untuk tutup muka, untuk jaga jarak. Anda yang buat benda itu, jadi anda punya tanggungjawab pada diri anda sendiri. Anda tak ada tanggungjawab kepada keluarga anda, pada orang-orang yang terdekat dengan anda. Jaga kelompok yang kecil ini supaya masalah yang lebih besar dapat jaga juga, supaya tidak berlaku masalah yang lebih besar. Supaya kita lihat 48 hari ini tidak sia-sia, jadi anda ada tanggungjawab itu untuk letak stigma dalam diri yang mana saya punya tanggungjawab untuk diri saya sendiri. Saya kena protect diri saya sendiri, kena pakai mask bila keluar, basuh tangan setiap masa dan kemudian jaga jarak saya dengan orang lain. Tanggungjawab anda, bukan tanggungjawab kerajaan. Okey, yang ketiga, okey, peperangan menentang musuh yang tidak nampak ini tadi, kita perlu lihat sebagai peperangan untuk buat kita sentiasa berjaga-jaga. Okay? Bayangkan setiap permukaan yang anda sentuh, ada wabak ini, ada corona ini tadi. Supaya bila anda nampak seolah-olah, bayangkan bila anda pegang meja, contoh anda pegang pen, anda pegang rel, ataupun pegang eskalator. Okey, anda bayangkan anda sedang memegang coronavirus dan anda akan cepat-cepat cuci tangan. Okey, bayangan sebab kita tak nampak musuh ini tadi. Okey, yang keempat, bersedia akan realiti yang ada. Okey, the new normal mungkin akan berlanjutan sehingga hujung tahun ataupun mungkin setengah tahun yang akan datang, bulan 6 2021. Okay, so kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita belum lagi menjumpai vaksin dan mungkin vaksin akan sampai kepada kita pada tahun hadapan. Kalau lebih awal, insya-Allah kita akan berhadapan dengan isu ini hingga hujung tahun. The new normal bukan benda yang singkat tetapi dalam tempoh yang sedikit panjang. So terima realiti itu, jangan berfantasi. Okay, yang kelima, okay, jangan bagi diri kita
harapan kosong. Apa harapan kosong ini? Mungkin bayangan dalam pemikiran kita yang kita ni akan balik kampung, bersalaman di pagi raya dan makan bersama dengan anak-anak, pergi shopping mall, pergi shopping baju raya. This thing will not be happen this year. So accept the reality. Jangan bagi harapan palsu. Kenapa? So harapan palsu boleh melukakan hati anda. Okay, dan anda akan lebih merasa tertekan kalau harapan itu mustahil untuk dilaksanakan. Jadi prepare for the worst. Okay, supaya bila kita prepare for the worst, kita bersedia. Kalau umum PKP tamat, kita rasa tenang. Tidak rasa gembira yang meluap-luap. Okay, sebab kita dah bersedia dengan keadaan yang kritikal. Okay, namun sekiranya dia cakap PKP ini akan diteruskan, okay, selama mana yang diperlukan, and the new normal akan berterusan, dan kita pun dah bersedia dengan keadaan itu. Prepare for the worst. Dan yang keenam, okay, kita selalu bertanya pada diri kita, banyak benda kita keluhkan, banyak benda yang kita tak boleh buat. Di mana sebelum 18 Mac kita boleh buat, tapi selepas 18 Mac ni kita senaraikan benda kita tak boleh buat. Jadi macam mana nak positifkan diri? Senaraikan apa benda yang anda boleh buat. Jangan senaraikan apa yang anda tak boleh buat. Ini sebenarnya bagi motivasi kepada diri kita untuk lebih fokus kepada benda yang positif daripada benda yang negatif. Okay, all the best Malaysia. Saya harap kita dapat berjaya melawan, okay, atau menentang peperangan, okay, menentang COVID-19 ini. Dan that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day. Assalamualaikum. Bye bye.